Ya, sudah dijanjikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan rasa syukur setinggi-tingginya ke hadrat ilahi. Ya, ungkapan alhamdulillah, mudah-mudahan majlis kita diberi keberkahan untuk menjadikan kita layak menjadi hamba Allah yang sentiasa merasa rendah diri dengan Allah dan merasakan kita harus mentaati Allah pada setiap masa dan pada setiap ketika. Juga kita panjatkan pujian tertinggi pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai tanda pengorbanan, dan kita menghargai setiap pengorbanan yang begini dilakukan, dan akhirnya kita layak untuk menjadi penerima syafaat junjungan besar, insya-Allah, dan masuk ke syurga bersamanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang dimuliakan pihak penganjur, Ima katanya dah tak ada. Puan apa tadi? Azaidah yang menggantikan itu nombor telefon yang dibekalkan oleh Puan Ima kepada saya. Apa hal telefon orang ni katanya. Dan nak jadi ceritanya juga, ini merupakan pusingan runding yang keberapa wallahualam. Daripada ada jadi tak ada, lepas tu ada balik, lepas tu masa balik, begitu lebih kurang. Tapi pada saya, balik kita serahkan kepada Allah, sebab pengurus segala-gala yang ada di bawah bumi ini ataupun di bawah langit dan di atas bumi adalah di bawah kawalan Allah. Jadi kita terima apa saja. Sebab itu mula kata 10.30, mula 10.30, lepas tu telefon balik 10 suku, lepas tu balik pukul 10. Jadi akhirnya saya kata baik kita datang awal dan kita mula mana yang boleh, insya-Allah. Kerana ini kerja Allah, ini kerja yang Allah mahu, dan kita berada di bulan yang terbaik, bulan yang sangat-sangat indah, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat-sangat ditunggu oleh para sahabat. Maka kita nak merasa betapa indahnya bulan Ramadan ini sebagai sebahagian daripada bonus, sebahagian daripada hadiah, sebahagian daripada pertolongan, sebahagian daripada tanda cinta limpah kasih sayang Allah. Sebab itu kita mengambil kira, kalau kita melihat tajuk yang saya bekalkan, bagaimana ibadah jasad dan ibadah jiwa, atau ibadah jasad atau ibadah batin, ataupun bagaimana kita nak menjadikan Ramadan kita ataupun ibadat kita ini menjadi sebahagian daripada sebab untuk kita diberikan apa yang dijanjikan oleh surah Al-Baqarah 183. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Ini kekuatan. Di awal ayat dikatakan wahai orang yang beriman. Okey. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam sampai akhir. Maka kita ambil balik orang beriman. Kalau kita sebagai orang beriman, kita merasa bahawa tugas sebagai seorang beriman merupakan satu daripada tugas paling murni. Betapa beratnya, betapa susahnya, betapa tercabarnya. Sebab nak tadarus je bukan mudah, nak habis je bukan mudah. Ada orang habis awal, ada orang bagi lambat. Itulah kamu lambat sangat. Itu pasal Allah. Tak kisahlah habis kata habis, tapi yang paling penting kita menghargai bahawa kita diberi kesempatan oleh Allah dengan umur sihat untuk melakukan apa yang dia katakan tadarus di bulan Ramadan. Maka sebab itu kita kata tak habis tu nombor 10, tapi yang penting kita terlibat sebagai ahli. Ini kekuatan. Allah tanda apa yang kamu buat, bukan tanda habis kata habis. Terbaiknya habis sebab kita terus berazam. Maka kekuatan yang kita nak bangun, adakah kita membaca Al-Quran itu sebagai sebahagian daripada tanggungjawab di bulan Ramadan, ataupun dia menjadi sebahagian daripada kebiasaan-kebiasaan kita untuk menjadikan kita layak untuk bermesra, berjatuh cinta dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu layak untuk menjadi teman kita di alam barzakh, dan teman kita untuk layak masuk ke syurga Allah, ke tempat yang lebih baik ataupun ke tingkat yang lebih baik. Kita mendoakan supaya kita dapat syurga Firdaus, sebab syurga tertinggi, betul? Tapi Nabi Musa bercakap dengan Allah, bertanya dengan Allah, ya Allah, aku ingin bertanya, siapakah penghuni syurga yang paling bawah? Itu Nabi, tu taraf Nabi yang dapat bercakap dengan Allah, yang dapat sentuhan langsung dengan Allah ketika bersama dengan Fir'aun dan juga berada dalam ujian-ujiannya. Nabi Musa bertanya, ya, siapakah penghuni di syurga paling bawah? Ini sebagai iktibar pada kita yang kita mengimpikan adalah syurga Firdaus tadi. Kemudian kita nak angkat balik kekuatan. Kalau Nabi tanya siapa yang paling last, siapa duduk di syurga paling rendah, okey? Kerana aku pernah berdosa, aku pernah bunuh orang, aku pernah macam-macam. Nabi mendeklar diri dia banyak berdosa, okey? Oleh kerana dia mampu bercakap atau berdialog dengan Allah, maka dia kata, kalaulah dengan dosa-dosa yang aku dah lakukan itu, aku mengharap aku tetap masuk syurga. Walaupun aku ditempatkan di syurga, aku minta tempat syurga yang paling rendah.
asalkan dia syurga. Okey, maka Allah kata tempat kamu bukan di sini tapi di tempat yang lebih baik. Jika itu yang kau janjikan, aku merasa sangat lega. Kerana kalau kita nak ambil iktibar cerita ini untuk kita merasa menanya balik istiqamah, ataupun kita introspeksi, ataupun kita periksa diri kita, aku ni layak di syurga mana? Syurga 1 ke syurga 2 ke syurga 3 ke syurga 4? Jadi sebab itu kita diminta untuk kenal dan tinjau apa syurga-syurga yang ada. Itulah maknanya kita selalu kata nak syurga Firdaus. Apa sebab syurga Firdaus? Syurga paling atas. Tapi sebenarnya itu untuk para nabi, para rasul, para anbiya, para awliya, orang yang hebat-hebat ni lah. Jadi kalau kita pendak begitu, maka kehebatan amalan kita tu aku sama dengan Rasulullah. Ini kekuatan. Jadi kita tak sedar diri lah, kita kata. Itulah sebab saya bila baca kisah itu, ya Allah, Nabi ni yang dah boleh bercakap di Gunung Tursina dengan Rasulullah, dengan Allah, dan dapat sentuhan langsung lawan dengan Firaun merah dan segalanya, pun minta syurga yang last. Itu buat kita menangis. Adakah aku layak untuk mohon untuk dapat syurga Firdaus? Jadi sebab itu yang paling utama ialah kita tetap berimpian kita nak masuk syurga. Dengan cara begitu kita akan merasa bahawa aku harus buat baik. Sebab itu nak jumpa takwa di akhir hayat, di akhir hayat 183 itu, mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka Ramadan merupakan satu hadiah terbesar dari Allah. Siapa yang tak merasa Ramadan ini hadiah paling besar, dia merupakan orang yang paling rugi. Rasakan dia merupakan apa yang kita katakan masjid, merupakan rupa tarbiyah, tempat latihan ataupun sekolah untuk kita balik semula mengasuh diri. Aku sudah melalui berapa banyak Ramadan? Apakah perubahan-perubahan yang aku buat dari aku muda sampai aku tua? Adakah aku masih sama je? Sedangkan bulan Ramadan ini bulan paling mulia, bulan bonus. Bulan yang Allah jadi paling lebih-lebih penyayang. Allah itu penyayang, tetapi Allah lebih penyayang di bulan ini. Bukan sekadar melimpahkan rezekinya, menimpahkan rezeki yang tidak pernah putus. Rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya, dan menjaga kita supaya tidak termasuk dalam pintu neraka. Dan bekalkan lagi dengan Lailatul Qadar 83 tambahan umur. Maka kekuatan yang kita nak angkat, satu daripada hadiah hebat yang Allah sediakan dalam bulan ini, tidak ada di bulan lain. Di 11 bulan yang lain tak ada hadiah ini. Untuk kita jadikan satu motivasi yang paling besar pada diri kita. Semoga kita merasa bahawa kita adalah hamba Allah yang paling bertuah. Yang sehat ini harus merasa bahawa, ya Allah, ramainya orang sakit yang tak dapat menjalani bulan Ramadan. Maka dengan cara begitu kita tak ada ruang untuk nak buang masa. Ada ramai orang yang berimpian, berdoa, ya Allah berkati kami di bulan Syaban dan bulan Rejab dan Syaban, sampaikan kami ke Ramadan. Berapa ramai yang sakit, berapa yang berangkat, berapa ramai yang tak sempat jejak bulan Ramadan, tak dapat masuk bulan Ramadan. Jadi dengan cara begitu kita akan merasa, ya Allah, ruginya aku kalau aku masuk ke Ramadan. Sebab itu Allah kata, Rasulullah kata, paling rugi manusia masuk ke bulan Ramadan kalau dia tak dapat ampunan. Anda kata kamu masuk ke Ramadan dalam keadaan dosa, tapi kamu tidak dapat ampunan ketika melangkah keluar bulan Ramadan. Maka paling sulitlah kamu untuk dapat ampunan di masa-masa lain. Bermakna bulan Ramadan Allah bagi paling mewah ampunan. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Kalau tak banyak bertaubat, tak banyak minta untuk dapat diampunkan, maka kita adalah paling rugi. Sebab itu Nabi pesan bukan saja rugi bila kamu dapat lapar dan dahaga saja, tapi rugi jika tak dapat ampunan. Maka kekuatan-kekuatan inilah satu daripada yang paling istimewa. Allah bagi motivasi terbaik untuk kita merasakan bahagianya, hebatnya orang yang dipilih masuk ke bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan lain. 11 bulan yang lain tidak ada hadiah ini, iaitu di bulan ini sahajalah Allah buka semua pintu syurga dan Allah tutup semua pintu neraka. Nak tunjuk Allah sayangnya kita,
Nak tunjuk Allah istimewakan kita. Siapa layak masuk Ramadan, dia harus merasa bahawa dia layak masuk syurga. Kerana ketika ini, saat ini, bulan ini, Allah buka semuanya, sebuah luasnya pintu-pintu syurga. Pilihlah kamu nak masuk ke pintu mana. Nak masuk ke pintu puasa, nak masuk ke pintu sedekah, nak masuk ke pintu solat, nak masuk ke pintu kebaikan. Maka sekali lagi kita nak angkat balik, kalau kita tidak menghalusi perintah ini atau ayat ini, hadiah ini, kita tak rasa bulan Ramadan ni sangat istimewa. Bulan Ramadan ni sangat penting untuk kita. Kerana hanya di bulan ini semuanya dibuka pintu syurga dan ditutup rapat-rapat, seolah-olah nak bagi tahu, kalau ada hamba-Ku yang masuk Ramadan, jangan ada yang tergelincir selepas Ramadan masuk ke neraka. Allah nak bagi tahu kita berazam bahawa dari bulan Ramadan ini aku akan berusaha untuk mengejar pintu-pintu syurga yang Allah buka di bulan Ramadan. Dan doa kita, ya Allah Tuhanku, senaraikanlah nama aku sebagai salah seorang daripada penghuni-penghuni yang layak masuk ke syurga-Mu. Sebab kita katakan, kalau kita kata puasa kita mabrur, haji atau umrah kita mabrur bukan di Mekah, bukan di Madinah. Mabrurnya umrah kita sini setelah kita balik. Sebab di Mekah, Madinah memang Allah dah bagikan suasana yang memang Allah ciptakan supaya di sana kamu tak sempat nak buat cantik. Itu pada yang berilmu. Tapi yang tak berilmu ada macam benda juga. Bergaduh sana, bergaduh sini pun banyak. Pengalaman saya bawa jemaah macam-macam. Benda kecil jadi besar. Sebab dia tak dapat kekuatan yang ada di bumi Mekah dan Madinah. Okay, ini kekuatan. Jadi Allah sudah jadikan Mekah, Madinah. Siapa di Mekah sampai Madinah, memang hatinya tidak terbuka untuk buat tak cantik. Tak pergi masjid, dia rasa satu kesulitan, satu yang memalukan. Satu yang sangat merugikan. Tetapi bila tanggal dari Mekah, Madinah, maka kita tak rasa lagi benda tu. Kita dah rasa, okey boleh pergi-pergi, tak pergi dah macam mana. Tapi Mekah, Madinah kita tak ada pilihan. Rasa dengar azan tu kita dah gelombang lah perut nak pergi. Itu pilihan Allah. Samalah gelombang itu di bulan Ramadan. Gelombang itu Allah bagi di bulan Ramadan, bahawa di bulan Ramadan kamu tak ada ruang untuk buat tak baik. Kamu tak ada ruang untuk buat maksiat. Kamu tak ada ruang untuk tidak beribadah. Kamu tak ada ruang untuk tak ingat Allah. Kamu dah tak ada kesempatan lagi untuk kamu nak cecah balik benda-benda salah yang kita mau buat. Ini pada yang berilmu. Pada yang tak berilmu, dia tetap ngumpat juga, dia tetap marah orang juga, dia tetap sombong juga, dia tetap kedekut juga, dia tetap riak juga. Ini kekuatan-kekuatan. Kadang-kadang kita punya tadarus pun jadi riak juga. Kita orang dah habis. Kita orang dah habis dulu dah. Ya Allah yang belum habis kan. Dia terlupa di belakang ayat itu Allah baca kita balik. Kamu cakap ni nak hina orang yang belum habis ke? Atau nak bangga-bangga yang kamu dah habis? Itu yang kita paling takut. Sebab itu kita ibadahnya banyak tapi hujungnya sombong. Hujungnya riak, hujungnya ujub, hujungnya cakap besar. Sebab itu salah satu tanda orang-orang yang layak ke neraka. Pertama, orang yang sangat sombong. Sombong dengan kerjanya, sombong ibadahnya, sombong dirinya, sombong hartanya, sombong rumahnya, sombong pangkatnya, sombong anaknya. Sombong dengan ibadahnya. Tengah main-main. Sebab itu kita yang belum habis dah habis. Tak payah cakap apa-apa. Ya Allah belum habis. Ya Allah dah habis. Oh. Akhirnya yang tak datang hari ni tak dapat, yang dah habis lah. Makin beruntung atau tak beruntung tak datang. Ini contoh kekuatan-kekuatan. Maka kalau kita menghadapi Ramadan ini dengan ilmu, kita nak basuh diri kita, nak rendam diri kita. Sebab itu Allah bagi dulu maghfirah, kasih sayangnya dulu. Rasa tak kasih sayang Allah bagi kita masuk bulan Ramadan? Macam masuk pergi umrah lah contohnya. Ya Allah, pilihlah aku, ya Allah. Ini kekuatan. Masuk bulan Ramadan bukan saja-saja. Oleh sebab itu kita nak pegang balik, ya Allah Tuhanku, kalau kamu buka pintu syurga semuanya untuk semua yang beriman balik semula.
Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang beriman saja, semak balik iman kita. Syahadah kita di mana? Keyakinan kita di mana? Kekuatan kita di mana? Kelemahan kita di mana? Sebab itu Ramadan tidak hanya berdiri sendiri. Ramadan berdiri dengan yang kedua dan yang pertama. Apa yang menyebabkan Nabi pesan di akhir zaman nanti ramai yang berpuasa, tapi dapat lapar dan dahaga sahaja? Adakah kita, anak kita, keluarga kita termasuk yang itu? Sebab itu Imam Ghazali kata ada puasa biasa, ada puasa khusus, ada puasa paling khusus. Puasa kita puasa yang mana? Adakah puasa kita orang biasa, puasa biasa je lah. Masa lagi niat puasanya tak ada makan, tak minum sampai pagi, sampai lagi maghrib, sampai subuh. Itu, masa itu definisi puasa dia. Penat puasa. Itu puasa kanak-kanak. Okay. Yang tak boleh buat makan minum je, lain semua boleh buat. Sebab kita pegang definisi masa kita sekolah rendah dulu tu. Tak makan, tak minum. Apa tu makna puasa? Tak makan, tak minum. Sedangkan Imam Ghazali kata, kalau kamu nak bertaubat, kalau dah masuk bulan Syakban, kita dah dapat namanya nisfu Syakban, betul? Allah bagi ampunan, betul? Tapi Allah tak ampun orang yang tidak lagi bersih hatinya, yang masih ada dendam, tak boleh maafkan orang dan memutuskan silaturahmi. Sebab itu Nabi setiap pesan, setiap kali, kalau pun kata Abu Hurairah ke siapa ke buat kuliah, dia akan beritahu dulu, siapa di sini yang masih belum mengampunkan dosa siapa-siapa? Siapa dalam kuliah ini yang masih memutuskan silaturahimnya dengan keluarga saudara-saudaranya? Sila keluar. Sila keluar. Kerana orang yang masih simpan dendam, masih simpan tak boleh ampun dengan orang, tak boleh marah orang, tak minta maaf dengan orang. Pertama memberi ampunan, kedua diminta ampun. Mana lebih besar? Minta ampun ke bagi ampun? Kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Orang yang sombong ialah orang yang tak nak minta maaf. Mak ayah yang sombong dengan anak tak pernah minta maaf ke anak dia. Bila mak ayah tak pernah minta maaf ke anak dia, bermakna anak tidak akan mudah untuk minta maaf ke mak ayah. Maka bulan ini bulan tarbiyah, bulan ini bulan membasuh diri, bulan ini menjaga lidah, bulan ini menjaga akhlak. Sebab itu kita tidak mampu untuk bawa Ramadan sampai ke 11 bulan yang akan datang kerana tak bangun akhlaknya. Okay, sebab itu kekuatan apa yang Nabi kata, sesungguhnya Ramadan ini adalah sebahagian, separuh daripada kesabaran. Apa dia puasa? Puasa bermakna kamu mengumpul segala kekuatan kamu untuk jadi orang sabar. Jika kamu tak sabar lidahnya, tak sabar matanya, tak sabar telinganya, tak sabar tindakannya, tak sabar perbuatannya, tak sabar solat je, apa lambannya, lama sangat tarawihnya, 8 udah lah kan, sampai 20. Orang muda tak sabar walaupun tenaga banyak. Okay? Banyak lagi surau masjid yang masih buat 8 kerana merasakan Allah orang muda lah, begitulah, begini ke dan sebagainya. Tak kisahlah 8 ke 20 ke, sebab itu kiraannya Allah. Tapi kalau buat 20 tapi itu harinya dia riak, masjid kita kan 20, jangan main-main. Itu pun jadi masalah juga. Sebab itu pilihlah mengikut apa yang kita benar-benar yakin ilmunya. Kenapa kamu pilih 8? Kenapa kamu pilih 20? Bukan kerana masjid saya. Tu dah berselfie kita. Okey, jom. Mudah-mudahan itu sebahagian daripada gangguan-gangguan yang Allah hantar, yang iblis ikut masuk luar masjid. Okay, ini sebab kita kata ini majlis ilmu, kita bukan marah pun, agak selfie lah, tapi nak bagi tahu bagaimana kita nak merasa bahawa dalam bulan ini aku nak mentarbiyah diri aku supaya ilmu yang aku dapat dari bulan Ramadan membuat aku kekal jadi seorang yang paling baik sebagaimana aku di bulan Ramadan. Satu tanda kejayaan orang yang dalam bulan Ramadan ialah akhlak Ramadan dibawa ke 11 bulan yang akan datang. Apa akhlak Ramadan? Oleh kerana Nabi kata berpuasa itu adalah separuh dari kesabaran, maka sudah atau belum kita memiliki kesabaran-kesabaran itu sepanjang berada di bulan Ramadan.
Kalau di bulan Ramadan belum jumpa kesabaran, kita tak akan jumpa sabar di mana pun. Sabar nak bercakap, sabar untuk bertindak, sabar untuk komen, sabar untuk marah, sabar untuk terima ujian, sabar untuk letih. Letih tu tengok sabar ke tak? Jangan banyak cakap, ibu letih ni, jangan main. Makan je, ibu dah penat masak ni. Jadi pembaziran berlaku. Sebab itu bila siang kita kata letih cari pahala, kumpul pahala, malam kita lambur semua pahala-pahala itu dengan juadah, akhirnya kata bukan jadi apa kita kata bulan ibadah, tapi jadi bulan juadah. Bulan di mana di meja kita ada macam-macam benda yang tak ada di luar bulan Ramadan. Bulan di mana kita jenjeng putus jari pergi pasar Ramadan untuk nampak beli apa saja yang terlintas di mata. Sebab itu kita kata akhirnya anak belajar dari mak ayah dia, pertama mak kononnya sebab anak puasa, mak limpahkan segala makanan yang ada di atas meja. Ramadan ni puasa, orang puasa macam ni, kita ada kuih, ada sirap, ada air mata kucing, mata segala mata ada, mesti ada macam-macam. Kenapa? Siapa yang bagi syarat? Ini bulan ibadah, bukan bulan juadah. Tapi kita terbalik kong. Di sini yang kita katakan anak tak dapat kekuatan dalam bulan Ramadan. Kerana kita lemparkan, buka nafsunya segantang-gantang, sebesar-besar. Sedangkan puasa menjaga iman, bukan menjaga nafsu. Kita ada dua benda dalam badan kita. Kalau iman kita kuat, maka nafsu kita boleh kawal. Satu lauk, satu sayur, satu ikan, selesai. Contoh. Tak payah bingkanya, badak berendam, badak timbul, Allah segalanya. Cucuk badak, cucuk udang, ya Rabbi. Ustaz, martabaknya, segala benda yang tak ada di bulan Ramadan, kenapa ada di atas meja? Itulah tu sebab kenapa anak muda tak boleh nak tarawih dahulu. Makannya sampai hatakak ni, tak apa, habis. Doa pun tak tahu ya ke tidak. Kerana apa? Ini mak-mak berdosa sepanjang hidup ni. Kalau mak tak minta maaf ke anak, jangan main. Kenapa mesti buat kuih nak meraihkan anak-anak puasa? Subhanallah. Ini kita kata bawa puasa tanpa ilmu. Maka kita kata kita puasa jasad tapi tak puasa jiwanya. Akhirnya puasa kita jadi puasa kanak-kanak sepanjang hidup. Akhirnya tak mampu mengubah. Sabar kita hilang. Tak payah tunggu luar Ramadan. Dalam Ramadan je nak raya ke baik, nak ngidang ke, nak baju raya ke, nak Allahu Akbar. Saya ada kes anak tertumpah kuah lontong ya. Nak idang pagi raya, pegang masuk mangkuk. Jatuh ke lantai, pecah. Mangkuknya pecah dan kuahnya melimpah. Mak dia mengamuk. Akhirnya anak kunci bilik 3 hari. Saya di klinik kaunseling keluarga di rumah. 3 hari anak tak keluar, menangis-nangis mak. Nak suruh anak keluar. Akhirnya anak jadi manusia paling pendiam. Tidak bercakap dengan siapa-siapa. Anak ada masalah macam tu pun datang. Doktor, saya nak buat macam mana? Saya kata kamu sayang mangkuk, sayang kuah lodeh kamu daripada sayang anak. Anak tak raya gitu. Musim itu anak tak raya, duduk dalam bilik. Contoh, tunjuk tak sabar tadi tu. Tak ada benda-benda lain, baju tak betul ke, butang sengit lah, gitulah, ginilah, lambat lah, tumpah lah. Ni kekuatan-kekuatan bermakna nak menunjukkan bahawa Ramadan tak mampu untuk mendidik kita jadi ibu yang paling sabar. Jadi ibu yang benar-benar pemurah. Menjadi ibu yang benar-benar, sebab itu 4P kena pegang. Sampai kita nak, pertama bulan Ramadan mesti membantu kita untuk jadi pemurah. Jadi manusia paling pemurah sebab Allah paling pemurah di bulan ini. Pemurah pertama dengan keluarga. Tapi jangan bagi selera melempah sampai keluar meja. Itu bukan pemurah. Itu kita kata siang menjaga iman, malam menjaga setan. Akhirnya anak tak mampu lagi nak moral lagi kan. Lepas tarawih makan lagi. Akhirnya buat keputusan tak payah sahur. Kenyang lagi, macam mana sahur? Betul ke tidak? Orang muda lagi lah. Alah sikit je makan, bukan sedap pun makan tengah malam. Mak berkata, suka kamu lah, habis. Bermakna mak sekali lagi tak faham apa maksud sahur, apa tujuan sahur dan mengapa sahur penting. Walaupun makannya, minumnya segelas air. Apa sebab sahur penting? Agak-agak.
Barakah satu. Lain apa lagi? Macam mana? Rahmat Allah. Berkah tu rahmat lah tu. Okey, maknanya kekuatan yang nak diangkat bukan berkahnya saja, bukan rahmatnya saja, bukan kasih sayangnya saja, tapi dia menentukan satu kedudukan. Puasa orang mukmin dengan puasa orang Yahudi dan Nasrani. Puasa waktu tu Nabi kata disunatkan, wahai orang beriman, wajib kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Puasa orang dulu dengan puasa kita ni, umat Nabi ni. Okay? Sahur itu merupakan satu penanda paling besar. Puasa orang mukmin mesti ada sahur. Jika tidak, puasanya sama dengan puasa orang Yahudi dan Nasrani. Bayangkan, dia menjadi pembeza kepada ibadah. Bukan sekadar berkahnya, bukan sekadar adat-adatnya, bukan sekadar istiadatnya. Tapi dia adalah ibadah. Walaupun hanya dengan segelas air, kita boleh terus berjalan, tak ada masalah. Contoh. Tapi bila kita tak ada ilmu itu, kita jaga jasadnya saja. Nak suruh minum mesti 3 gelas. Kamu nak sekolah, nanti dahaga. Makan mesti 2 pinggan. Kamu esok kat sekolah lapar macam mana? Seolah sekolah tu macam pergi perang. Nak makan banyak-banyak. Akhirnya apa terjadi? Sekolah dia ngantuk, balik rumah dia tidur. Dan dia tidak merasa nikmatnya puasa, iaitu letih dan lapar. Letih dan lapar sehingga membangun jiwa untuk membantu orang susah. Tak ada. Tak timbul yang itu. Sebab dia makan kenyang, dah sampai asar tak rasa lapar lagi. Okay? Artinya dia tidak merasa nikmat. Kenapa kita puasa, hikmah puasa? Untuk merasa susahnya orang susah. Sehingga terbangun jiwa untuk memberi. Okay? Terbangun jiwa untuk membantu. Terbangun jiwa belas kasihan. Okey, ini kekuatan. Tapi ini tak ada pada orang muda sekarang. Suka aku lah, tak kuasa nak pergi siapa-siapa. Aku dan aku hilang kekuatan hikmah di sebalik Ramadan tadi. Itu satu daripada yang kita kata kita sedar ataupun kita tak sedar. Sebab itu kita tak nak puasa kita hanya puasa jasad. Kita nak puasa jiwanya, dia nak puasa hatinya, nak puasa imannya, bukan nafsunya. Okay, sebab itu ni tengah lagi 10 hari. Nak raya dah. Lagu raya pula siapa-siapa. Lagilah motivasinya raya, bukan Lailatul Qadar. Jadi solatnya ala qadar. Dia orang buat tadarus las-las ni. Alamak. Dah tak ada mood dah. Dah tak ada semangat dah. Jangan. Kita bukan buat kerana Ramadan. Jadi balik jaga niat. Lambat ke cepat ke, pahalanya Allah yang kira, bukan kita. Seluruh ibadah malaikat yang bagi pahala. Tapi Allah kata apa? Kalau buat puasa, aku yang bagi. Sebab itu aku tak bagi tahu apa benda yang aku bagi. Kerana hadiahnya paling besar. Jadi adakah hadiah itu yang menjadi impian kita untuk membina impian cinta, nak dekat, nak jumpa Allah? Bila nak jumpa Allah? Kalau di luar bulan Ramadan, dah tercecir lah. Kedekut hilang, sabar pemurah hilang, sabar hilang, apa lagi dari bulan Ramadan. Kita senang memberi bulan Ramadan. Tolonglah terus memberi di luar bulan Ramadan. Kerana bermakna kamu belajar jadi pemurah di bulan Ramadan. Ini yang kita katakan. Ramadan mendidik jiwa. Dia bukan didik perut. Okay? Dia bila kata ibadah jiwa, ibadah jasad. Jasadnya puasa, hati tak puasa. Rewang-rewang sana sini, otak tak puasa. Sebab kita susah jaga mulut. Yang menyebabkan kebanyakannya kita tercecer dalam ibadah oleh kerana 2 lubang tadi kita kata. Nabi kata 2 lubang. Apa lubangnya? Pertama mulutnya, kedua kemaluannya. Orang lelaki rebah kerana kemaluannya. Orang perempuan rebah kerana mulutnya. Lidahnya. Kalau di bulan Ramadan kamu tak boleh upgrade. Berkata yang kotor, berkata yang marah-marah, yang kasar, itu calon neraka. Kerana orang yang bercakap kasar-kasar, buruk-buruk, leza-leza adalah penghuni neraka. Mampu atau tidak kita nak jaga lidah mulut kita yang dah tertutup ni? Mulut dah tutup ni, tapi nak kalau bercakap, ya Rabbi ya Karim, habis terbangkai tutup semua. Okay. Mampu atau tidak kita jadi manusia paling sabar. Kalau nak uji balik puasa kita, Allah terima ke tidak? Sebab itu kita kata puasa jasad, puasa jiwa yang saya maksudkan. Orang yang puasa jasad ni saja selesai, puasa selesai.
Dah merdeka dah. Dah habis Ramadan dah. Bila pula nak puasa sunat? Biar makan dulu. Dia raya tak habis lagi. Takkan cepat sangat nak solat puasa 6 je. 6 je kot. Ramai orang cakap macam tu. Open house tak habis lagi. Rugilah puasa. Kita ada mentaliti begitu. Ini bermakna jasadnya puasa, hati tak puasa. Jiwa tak puasa, iman tak puasa. Sebab itu bila kita terliur dengan makanan, hidangan, juadah-juadah di pasar Ramadan saja, sampai putus-putus jari janjing. Okay. Ini bermakna kita puasa jasad. Bukan puasa hati, bukan puasa iman, bukan puasa jiwa. Sedangkan kalau solat saja. Okay. Sebab itu dia ada kaitan. Sebab Ramadan yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga. Sebelum itu mesti ada solat dulu. Sebab itu kita jumpa dulu Isra' Mi'raj. Baru jumpa Syakban. Baru jumpa ampunan. Isra' Mi'raj Allah bagi hadiah. Sebab itu dari bulan Rejab kita dah berdoa apa? Ya Allah, itu Engkau berkati kami di bulan Rejab. Sebab berkah bulan Rejab itu jaga solat. Upgrade solat. Semak balik peraturan dalam solat. Semak balik tamak-ninah. Semak balik wuduk. Semak balik bersuci. Tak selesai bersuci, wuduknya tolak. Tak selesai wuduk, solatnya tertolak. Boleh bayang? Tanpa tamak-ninah, solatnya tertanggal. Okay. Ini kekuatan. Sebab itu kalau kita anak kita puasa pontang-panting ataupun terlembik puasa tapi solatnya pontang-panting, hancur. Tak apalah walaupun dia tak solat tapi dia puasa. Ada mak yang buat mentaliti gitu. Sedangkan penentu kekuatan Ramadan itu dari puasa, dari solatnya. Solat seperti kepala dengan tubuh. Tak solat, orang tak ada kalau tak ada kepala. Bukan orang tau. Tapi kita dah banyak puasa adat. Yang penting puasa. Uish. Kalau kita tanya pula, macam mana boleh puasa tapi tak boleh solat? Puasa sebulan je, solat sepanjang hidup. Leceh lah. Itu pada orang muda. Ini bermakna ibadah tanpa ilmu. Jadi kekuatan kedua, yang pertama kita balik semak syahadah kita. Bila kita mula bersyahadah. Bila kita pakai syahadah. Bila kita sayang syahadah. Bila kita faham syahadah. Siapa ingat bila tarikh dia bersyahadah? Tarikh lahir ingat tak? Tarikh nikah ingat tak? Jadi isteri ingat. Betul? Tapi jadi hamba Allah tak ingat. Akhirnya kita pegang jadi isteri jadi besar. Betul ke tidak? Bila saya tanya isteri, redha siapa yang kamu cari? Jawapannya siapa? Redha suami. Betul? Mana redha Allahnya? Wa Allah wa Rasulullah ulil amri minkum. Direct tu. Okay? Nak cari dulu Allah dulu, nak cari Rasulullah baru jumpa suami dah. Sebab itu taat suami yang taat pada Allah dan Rasulullah. Baru kamu dua-dua dapat masuk jadi bidadari, bidadara. Kita ni calon bidadari. Ini satu lagi. Kalau kita kata nak baca sama ada Al-Qiyah ke Al-Mulk ke siapa yang mana saja kisah Al-Quran tentang bidadari. Kita ini adalah calon-calon bidadari. Ini motivasi yang Allah nak bagi kepada kita. Bidadari yang ada di masjid ada. Bidadari yang ada di syurga, bidadari yang low class. Kita ni high class. Kalau kita pegang syahadah, buktikan pada Allah. Jadi Tuhan melainkan Allah. Aku tak takut siapa-siapa kecuali aku tak buat apa segala ibadah kerana siapa kecuali kerana Allah. Aku serah semua hidup dan mati aku kerana Allah. Aku hanya bergantung pada Allah. Aku hanya bersandar pada Allah. Aku nak ikut semua perintah Allah. Aku nak tinggal semua larangan Allah. Aku yakin dan percaya rezeki aku dari Allah. Hidup dan mati aku dari Allah. Itu bukti-bukti yang kita nak tunjuk dengan Allah dengan ucapan tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau kita masih lawan Allah, syahadahnya kong kali kong. Okay, itu yang pertama. Sebab itu aku redha Allah sebagai Tuhan. Ini salah satu doa Rasulullah. Aku redha Allah sebagai Tuhan. Kalau redha Allah sebagai Tuhan, tak ada yang lain aku takut selain Allah. Aku tak takut siapa-siapa pun kecuali Allah. Aku tak salahkan siapa-siapa atas takdir yang diberikan. Kerana takdir Allah tak pernah salah.
Takdir Allah tak pernah tak adil. Takdir Allah tak pernah berubah. Takdir Allah tak pernah salah bagi. Tak tahu lah doktor saya ni kahwin cerai. Takdir lah ni, tahulah Allah marah berani dengan saya. Itu tak ada ilmunya. Sebab itu yang datang kaunseling ni di rumah. Okay. Saya kata kita betulkan balik. Apa visi, apa matlamat, apa sebab kita hidup, kenapa Allah bagi kita hidup, kenapa Allah uji kita, Allah nak bagi apa, bawa balik jumpa Allah. Okay. Kalau Siti Khadijah 2 kali janda, kahwin kali ketiga dapat Rasulullah, boleh tak jadi contoh terbaik? Walaupun 2 kali jadi ibu tunggal, tetapi dia tetap jaga Allah, tetap jaga akhlak, tetap jaga perniagaan, tetap jaga nama baik. Dia tak ada mengeluh kata kenapa lah suami tambah meninggal, suami kedua meninggal. 2 kali ibu tunggal ni, hai ya Allah. 3 kali kahwinnya dengan Rasulullah. Ini contoh yang kita nak pegang. Okay. Contoh di mana dengan ibadah Allah akan jaga kamu. Jadi sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Kalau kita sudah mengucap 2 kalimah syahadah, betul semak balik 2 kalimah syahadah. Bila anda mula membaca 2 kalimah syahadah dengan anak-anak, semak dengan anak faham kita tak 2 kalimah syahadah. Kerana Ramadan ini, apa sebab puasa? Apa sebab solat? Hanya disebabkan kita sudah mengucap 2 kalimah syahadah. Tak ucap 2 kalimah syahadah, tak payah solat. Kerana 2 kalimah syahadah adalah pintu masuk untuk layak jadi hamba Allah. Sebab itu kita ngaku-ngaku hamba Allah. Tapi belum tentu diakui. Sebab perangai kita tak banyak beza dengan orang bukan Islam. Orang tipu kita pun tipu, orang bohong kita pun bohong. Orang tak solat kita pun tak solat. Kenapa? Dia tak rasa 2 kalimah syahadah itu paling penting. Pengalaman sebagai trainer, ramai bos-bos kita di pejabat tak boleh terjemah pun 2 kalimah syahadah. Jom Tuan Haji, dah 3 bulan nak pencen, jom kita baharui syahadah sekejap sebelum kita bagi habis training. Membaharui 2 kalimah syahadah para salaf dulu setiap kali solat. Setiap kali lepas solat, baharui syahadah kamu supaya kamu rasa Allah dekat. Kamu rasa Allah tengok kita. Ini contoh, bila kita jauh dengan 2 kalimah syahadah kita. Kenapa puasa? Sebab kita dah ucap 2 kalimah syahadah. Kenapa solat? Sebab kita dah ada 2 kalimah syahadah. Orang yang tak ada syahadah, dia tak peduli apa. Kalau dia puasa pun, pengalaman di kampus masa buat PhD. Kita nak belajar puasa lah. Ni anak bukan Islam. Boleh, bukan puasa tu bukan kamu mestinya masuk Islam dulu. Kamu puasa je dulu. Sebab dia nak diet, nak gitu, nak gini. Sebab orang puasa je boleh makan sama. Kononnya. Tapi dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi mereka kata kat dia, kamu dapatlah kamu nak diet ke, nak jimat ke, nak apa ke, nak rasa tenteram ke, nak rasa apa ke. Tapi kamu tak dapat yang ada, yang Allah bekalkan pada kita. Sebab yang pertama masuk mesti orang beriman. Baru layak kamu baca niat untuk puasa. Syahadah dulu, jadi orang beriman dulu. Jadi orang yang ada akidah dulu. Yakin kamu hamba Allah, baru layak ikut perintah Allah. Contoh. Ini kekuatan. Jadi kita takut anak kita tak dapat nak kait antara puasa dengan syahadah. Puasa adalah bukti kita nak bukti pada Allah, aku benar-benar hamba-Mu. Aku ikut perintah-Mu. Aku solat, maka solat kunci. Kalau puasa tak ada kepala, orang ke bukan? Kalau kita nampak orang jalan tak ada kepala, orang ke bukan? Bukan orang. Ini kalau saya nak ambil cara mudah lah. Sebab Tok Guru saya dulu mengajar kami ni untuk buat, bukan untuk nak mengajar je, bukan untuk nak faham je. Tapi nak buat. Tak solat, kamu tak ada kepala. Kamu pergi jalan mana? Siapa nak kenal kamu? Oh, betul juga ya. Ini kekuatan yang nak dibangun. Bukan sebab dosa masuk neraka dah, tu lain cerita tu. Kamu fikir dari segi fizikalnya tak solat, tak ada kepala. Okay, kampung saya pernah terjadi orang tak ada kepala. Riuh 3 bulan takut ya Rabbi. Jumpa banyak tak ada kepala. Takut Sebab pertama tak kenal. Artinya kedua bukan orang, ketiga tak hidup, betul? Maka kalau kita dapat konsep ini, konsep bahawa ibadah zahir dan ibadah batin ini, batinnya ataupun hatinya mesti lekat balik dengan Allah. Sebab itu berpuasa kerana
Allah Ta'ala. Tapi kalau 2 kalimah syahadah tak subur dalam darah, tak subur dalam urat, tak subur dalam tulang, tak subur dalam jiwa, dibuat sebab apa? Kenapa puasa? Ramadan tak puasa. Gila. Dia puasa kerana Ramadan. Kenapa puasa? Oh, ini bulan puasa, semua orang puasa. Malulah kita kalau tak puasa. Boleh nampak? Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Kerana ibadah tanpa ilmu, kita bimbang Allah tak nak terima. Allah kata, aku tak nak ibadah yang ikut-ikut, aku tak nak ibadah sangka-sangka. Orang kata, ustaz kata, orang ni kata, tapi dia tak ada ilmunya. Ini yang kita kata, akhirnya semangat Ramadan itu tak kekal sebab tak pegang dengan ilmu. Kita pegang ikut-ikut, pegang-pegang ikut resam, ikut adat. Okay? Puasa kenapa? Semua orang puasa, puasalah. Kamu tak malu ke orang lain puasa, kamu tak puasa? Betul tak? Jadi malu tu dengan orang ke dengan Allah? Kalau kamu buat kerana orang, kosong. Kamu buat kerana Allah, dapat. Maka sekali lagi, tolong bangun balik kekuatan pada anak-anak. Kamu sudah berikrar. Sebab ikrar paling besar ialah ikrar kita dengan Allah. 2 kalimah syahadat, ikrar paling besar. Pertama, disaksikan oleh Allah. Kedua, disaksikan oleh malaikat. Ketiga, disaksikan oleh bumi. Dan keempat, disaksikan oleh anggota kita. Sebab itu anggota kita mulut tak cakap. Lain semua cakap besok. Okay. Mulut tak cakap. Lain semua cakap. Mata kata aku nampak kamu syahadah, aku dengar kamu 2 kalimah syahadah. Kenapa tak taat dengan Allah? Kamu dengar aku tak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi itu utusan Allah. Kenapa perangai Nabi tak ada kat kamu? Kalau suami yang menuntut-nuntut, oh tak ada redha aku dan kamu tak masuk syurga, pergilah lebam dahi pun sujud. Aduh. Mi pernah orang kliennya, dia tengah sujud sepak dia suami. Dia tengah sujud, dia tolak suami. Allahu Akbar. Solat tonggang-tongging, kau ingat syurga dapat ke? Ini syurga kamu. Allahu Akbar. Tahun ini baru tak dapat WhatsApp. Doktor, suami saya suruh masak. Saya masak, taat. Bulan Ramadan ni. Okay. Tapi lepas tu saya makan. Taat suami. Tak dapat bau syurga. Masya Allah. Tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu, kita ikut-ikut. Ini yang haru birunya. Ada seorang kata, doktor saya boleh pakai tudung. Lepas kahwin sebenarnya saya tak pakai tudung. 3 tahun saya buka tudung saya. Okay. Ada seorang lagi, saya memang nak solat. Tapi lepas kahwin saya 3 tahun juga tak solat. Sebab suami tak pergi solat. Bersyukurlah kita ni masih tidak ada larangan-larangan begitu. Sampai dapat hidayah, dapat ilmu, dapat semua. Akhirnya berpisah lah. Sebab dia tak bawa ke syurga. Kita nak syurga kan? Nak syurga ke suami ke nak syurga Allah? Kalau kita kata nak syurga suami, lain cerita. Ikut je lah apa yang suami nak. Tapi tak takut dua-dua tak jumpa. Jadi kalau kita katakan sekali lagi, kalau janji Allah, siapa puasa, siapa sabar, siapa ikut perintah, siapa pemurah, siapa sabar, siapa mendidik, okay? Siapa redha dengan apa yang Allah bagi syurga. Betul tak? Orang bertakwa, sebab ujungnya takwa, betul? Takwa hadiahnya apa? Syurga. Untuk nak dapat syurga, takwa apa yang karakter yang kita nak kena ada? Taat setaat-taatnya. Tanpa sebab, tanpa alasan. Taat Allah dulu. Bukan taat suami dulu. Pengalaman bersama dengan orang muda-muda ni. Tak ada yang jawab cari redha Allah. Cari redha suami dulu. Tak dapat redha semari, aku biru berniaga, dia ahli perniagaan. Payah nak berniaga kalau suami tak redha ni. Ni kata awak cari redha suami awak ada redha Allah ke tak? Kalau suami tak dapat redha Allah, macam mana dia nak bagi kat awak? Benda-benda ni yang kita kata secara logik dan juga secara hakikat. Pertama cara syariat, kedua cara hakikat. Puasa kerana syariat, yes, sahur, niat, tak makan, tak minum, jaga. Betul? Itu syariatnya. Hakikatnya apa? Hakikatnya nak bagi kita jadi baik. Betul? Dah jadi baik belum? Siapa baik angkat tangan? Mati katak tak ngaku. Kata jahat marah. Tapi tak nak ngaku baik. Kalau kita sendiri tak rasa kita nak buat baik, kita sendiri belum rasa, tak boleh. Kalau rasa baik nanti ujuk riak. Jadi hari-hari rasa tak baik.
Memang cantik lah pada orang yang nak bertaubat, rasa tak baik, itu cantik, membantu. Nabi pun bertaubat, betul? Ini orang tengok jam dah. Okay, sikit lagi, boleh? Kita sejam je kot. Tadi pukul 10, pukul 11. Boleh sikit lagi? Orang tengok jam tandanya apa? Okey. Pertama tengok jam, kedua tengok penceramah, ketiga tengok pintu. Okey. Itu sebab I'm very concerned about people looking at the watch. Kat tangan ke, kat dinding ke, dia akan cari. Mana jam? Oh. Dah habis. Kalau ada hal penting, salah sila, tak ada masalah. Kalau masih boleh tunggu, boleh last minute 2 atau nak soal jawab begitu. Maka kekuatan pertama yang kita nak angkat, Ramadan Allah paling pemurah beri kita kasih sayang. Bermakna bulan Ramadan ini kita buang semua dendam, buang semua sakit hati, buang semua benjol-benjol. Nak jadi keluar Ramadan orang paling putih hatinya. Apa tanda dia sayang Ramadan? Apa tanda dia Ramadan yang diterima? Dia rindu dengan Ramadan. Rindu dengan Ramadan, dia berdoa 6 bulan. Ini para sahabat. 6 bulan sebelum dan 6 bulan selepas. Ya Allah, terima ibadah kami. Ya Allah, di bulan Ramadan terima ibadah kami. Ya Allah, terima ibadah kami. Ya Allah, terima ibadah kami. 6 bulan. Habis 6 bulan. Ya Allah, temukan kami dengan Ramadan. Temukan kami dengan Ramadan. Temukan kami dengan Ramadan. Apa tanda dia sayang Ramadan? Dia sayang puasa. Dia seronok puasa. Sebab puasa bukan hanya di bulan Ramadan. Kalau jiwanya terasuh, sebab itu amalan jiwa itu yang Allah terima sangat-sangat. Kita dengan Allah ada apa hubungannya? Tangan ke kaki ke apa? Hati. Dalam tubuh kamu ada seketul daging. Baik ketul tu, baiklah semuanya. Aku dengan manusia hubungannya di hati. Sebab itu keyakinan. Keyakinan. Ada imannya, ada ilmunya, tapi tak ada keyakinan. Akhirnya ilmunya tidak membimbing dia untuk dekat dengan Allah. Apa ramai orang hafaz macam-macam ayat, tapi perangai dia buruk lagi. Sebab itu nak masuk syurga, Ramadan yang diterima, puasa yang diterima, ibadah yang diterima, ibadah yang membentuk akhlak. Sebab itu tanda orang tak calon syurga, dia tidak berakhlak. Akhlaknya buruk. Sebab itu iman kamu dipandu, iman kamu digambarkan dengan akhlak kita. Mulut masih leza, masih kedekut, masih sombong, masih riak, masih ujub, kong kali kong, walaupun lebam dari sujud. Kerana akhlak kita penanda. Sebab itu Ramadan ini membimbing akhlak. Bila kita kata membimbing akhlak, kita berubah 360 degrees. Mampu atau tidak? Maka sekali lagi kita nak bangun balik kekuatan. Kerana bulan Ramadan, bulan pintu semua dibuka. Okey. Pintu-pintu yang Allah tutup selama hari ini, yang perlu diketuk tapi akhirnya dibuka. Okey. Maka kita katakan Ramadan membangun jiwa untuk rindu syurga, untuk mencari jalan ke syurga, untuk hari-hari selepas Ramadan memikirkan aku nak jadi calon syurga. Ini motivasi yang kita nak dikatakan. Bila kita kata mengimpikan syurga, kita tidak berhenti bertaubat minta ampun dengan Allah. Sebab itu bulan Ramadan bulan ampunan. Jangan sampai ada kerugian. Bila kita kata kerugian apa? Banyak orang rugi kerana ramai yang berniat puasa tapi tak sahur. Walaupun sahur tu minumnya segelas sahaja. Kerana itu menandakan keberkahan. Kalau tidak, kita tak hormat dengan apa nikmat yang Allah bagi. Kufur nikmat. Kedua, kita kata ramai orang bersahur tapi tak sempat tahajud. Kalau zahirnya untuk sahur, tapi untuk hatinya, untuk jiwanya, untuk sahsiahnya, untuk karakternya, orang yang sahur dia akan tak senang tahajud. Sebulan praktis tapi lepas itu tak jadi. Ada hamba Allah kata, doktor, saya tahajud bulan puasa je. Kenapa? Sebab bulan puasa nak bangun sahur. Boleh main. Sebulan Allah praktis tapi mata tak boleh terima. Otak tak boleh terima. Hati tak boleh terima. Patutnya selepas ini kita tak boleh tinggal tahajud lagi dah. Dia latih sebulan. Ini bukan kali pertama. Tahun-tahun dah. Kalau 70 dan 60 kali dah. Contoh. Okey. Itu yang kita kata mendidik jiwa, mendidik jiwa, mendidik jiwa. Kemudian kita katakan yang paling malang sekarang ini, ramai orang seronok puasa tapi tak seronok solat. Ini yang koyak rabak. Kita tak tahu nak tampal kat mana puasa tu.
Sebab dia urutannya tak boleh lompat. Sebab tu rukun Islam 5 kan. Haji tak payah buat kalau tak ada duit. Zakat tak payah bayar kalau tak ada duit. Puasa tak payah puasa kalau sakit. Kalau dalam perjalanan. Kalau dah nyanyuk. Semalam ada seorang hamba Allah WhatsApp. Ibu saya dah 80 tahun, 85 tahun kalau salah. Dia setiap kali bangun sahur, dia berbuka sahur macam biasa. Tapi siang kan dia makan. Bila kita kata, mak puasa kan? Memang aku puasa. Tapi dia makan. Dia minum macam biasa. Kalau solat, dia kata, solat. Memang jaga waktu. Tapi solatnya 1 rakaat, 2 rakaat. Aku dah solat dah. Jangan main-main. Tu umur 80, hati-hati ya. Jaga dulu mindanya. Sebab kita nyanyuk bila ni banyak sampah. Kotak banyak sampah. Okay? Tu anak kata, doktor macam mana? Macam nak kira puasanya? Saya kata bayar fidyah aja. Sebab dia sudah sampai ke peringkat pikun. Walaupun umur pukul 80 lebih je. Selalunya pikun kalau dari segi mentalnya lah. Kalau dari segi fizikal. Dari segi ilmu ilmu tubuhnya 90 ke atas ataupun ujung-ujung 80. Dia pukul 80 lebih gitu. Okay. Saya kata biarkan apa yang dia nak buat. Dia suka berzikir. Jalan buat zikir. Solat 1 rakaat salam tak ada masalah. Ambil uduk dah betul ke tak betul. Jalan. Dia masih ingat ada uduk. Dia masih ingat ada ibadah. Dia masih ingat nak zikir. Yang pening kepala saya kata terus dia buat. Kalau kita larang nanti dia sakit hati. Itu menyebabkan dia sakit. Biar dia buat benda yang baik walaupun tak lengkap Allah tahu. Itu contohlah. Jangan strict sangat. Dosa. Tengok umur lah juga. Okay, tengok umur. Itu kekuatan-kekuatan yang kita nak bangun. Oleh itu sekali lagi kita nak bangun balik kekuatan. Ramadan mengajar kita berjemaah. Betul? Solat tarawih, solat. Sebab itu kita dikumpulkan untuk solat tarawih dalam keluarga ke, di masjid ke, di surau ke dan sebagainya. Kerana itu latihan-latihan berjemaah. Bukan senang 20 rakaat kot. Selalunya 2, 4, 6 je kan. Ini 20 rakaat kita bersama. Kekal atau tidak hobi untuk berjemaah. Ramai goyang juga kan. Kemudian kita katakan ini benda-benda yang boleh menjejah, mencacatkan zakat kita, puasa kita. Ramai yang puasa masa rehat tapi tak berzikir. Masa duduk-duduk ni okay? Nak tunggu penceramah, nak tunggu itu, nak tunggu ini, mentara masak sambil apa itu. Zikir ini dia diangkat Allah sebagai wajib. Sedangkan bulan lain dianggap sunat. Maka Allah ganda pahala pun tak buat juga. Walaupun rehat, sanggup tengok TV, sanggup tengok WhatsApp. Tengok ni hantu ni lama ni. Bunyi pagi petang panggil kita. Tak tengok ini, tertinggal ini, balik Okay, tak jadi datang ni. Punya besar pengaruh. Tak tinggal Quran, tak apa. Kat masjid ada Quran. Tapi tertinggal ini, kita huru-hara. Jadi ini menjadi sebahagian daripada pencuri pada waktu kita. Sebab itu kita kata ini adalah syaitan yang dihantar Yahudi untuk bantu kita jumpa Dajjal. Okay. Kemudian kita katakan ramai orang yang seronok membeli. Ini musim beli-beli, betul? Nak beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Tapi setelah sikit orang yang bersedekah. Kan dia tak sayang, dia terlupa bahawa bersedekah di bulan Ramadan ini Allah lipat. Gandakan pahalanya. Kita tu nak pakai duit, nak kaya lagi, nak buat kuih lagi, nak gitu lagi, nak balik kampung lagi, bagi zakat lagi, macam-macam. Okay? Jadi kita katakan orang yang rindu dengan Ramadan, orang yang berpuasa walaupun bukan di bulan Ramadan, itu bermakna dia sudah dapat rasa ketagih nak puasa. Sebab itu ibadah antara ibadah paling besar pahalanya ialah puasa kerana Allah. Kalau puasa kerana diet tak jadilah. Okay. Kemudian kita katakan kenapa sedekah dibanyakkan di bulan Ramadan? Kerana pahalanya ganda dan kesannya sangat besar. Sedekah apa paling mahal? Sedekah apa paling mahal? Sedekah makanan. Sebiji kurma, sebelah kurma tetap sedekah. Sebotol air tetap sedekah. Sebungkus makanan tetap sedekah. Jangan nak tunggu bagi sebakul baru dia kata sedekah dah. Okay, itu contoh. Maka bulan Ramadan mengajar kita jadi pemurah. Pemurah pertama dengan keluarga. Pemurah kedua kerana memberi untuk orang yang memerlukan. Ada masjid buat berbuka puasa. Tapi untuk siapa? Untuk penduduk. Penduduk semua orang kaya-kaya. Rumah sebesar alam. Tapi tetap bersedekah. Tapi kalau boleh sedekahlah pada yang paling
perlu, yang memerlukan, yang perlu pertolongan. Kalau sedekah ke orang kaya, letih ya. Saya kata pahala payah nak cakap ni. Unless kita ambil budak anak yatim ke, ambil orang susah ke dan sebagainya. Tapi yang banyak disediakan ialah nak minta orang berbuka di masjid. Sampai ada seorang manager jumpa Umi kata, saya bulan puasa untung. Saya bulan puasa lepas balik office saya terus je ke masjid. Anak mak isteri suami saya dah bawa dia semua anak-anak ke masjid. Sebulan tutup piuk. Allahu akbar, senangnya hidup. Itulah untung jadi orang kaya duduk di masjid raya kata. Itu contoh. Kerana tidak akan memberi pahala pada yang makan, tapi bukan pada yang tak mampu, pada yang mampu. Ini pun kadang-kadang sudah jadi trend rasa bangga dapat sediakan buka puasa. Masjid kami sedia banyak ni. Lama hebat bercerita. Memanglah bagus pentadbirannya, tapi hasilnya, hakikat itu yang kita nak. Okey, seterusnya kita katakan, bermakna kita kata kalau kita tak jadi pemurah, tak bersedekah di bulan Ramadan, kita tidak akan jumpa waktu pemurah yang lain. Bila kamu tidak pemurah dengan manusia, Allah tak pemurah dengan kamu. Letih. Okey, kemudian kita kata semua orang berbuka tapi tak berdoa. Payah nak angkat doa sebelum berbuka puasa. Dia ada Allahumma barik lana aja ataupun Allahumma lakasum tu je. Doa-doa nak minta Allah, sedangkan ketika itu saat-saat paling besar, paling hebat untuk berdoa. Ketika sebelum berbuka. Kemudian sikit, okey, lagi 2 minit boleh. Sian nak balik dah ni. Okey. Ramai orang yang boleh tahan lapar tapi tak boleh tahan lidah. Lidah tetap keluar benda yang kotor-kotor, benda yang kasar-kasar, benda yang tak cantik, benda yang melukakan, memalukan, memilukan. Ini juga tertolak puasanya. Okey. Dan akhir sekali kita katakan, jangan sampai kita keluar Ramadan tapi tak dapat ampunan. Mudah-mudahan kita di antara orang-orang yang diterima Allah ibadahnya dan diberi kekuatan untuk merasakan bahawa saya sedang dilatih Allah untuk jadi paling baik, untuk berubah menjadi paling baik. Sebab itu jangan hanya mengharap ampunan Allah tanpa beramal. Kita buat macam biasa je. Ya, biasa je, buka, sahur, tadarus, balik tidur. Tak ada apa-apa perubahan setiap tahun. Itu satu kerugian besar. Mudah-mudahan setiap kali kita ada sedekahnya. Setiap hari ada pertolongan. Sebab tu Nabi kata, antara kekuatan yang nak bina, membangun karakter suka membantu, ialah membantu orang susah walaupun seorang. Kamu dapat menyelesaikan masalah sahabat kamu seorang, kata Nabi, pahalanya sama seperti sebulan iktikaf di Masjid Nabawi. Okay. Sebab itu kita kata jangan senang-senang tengok siapa susah, siapa yang perlu bantuan. Contoh, itu di antara kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Mudah-mudahan kita tidak mengharapkan ampunan tanpa beramal, tanpa menambah amal. Nak ampun, nak itu, nak ini, semua nak, tapi amalannya menyatu je. Okay. Jadi mudah-mudahan kita terangkat kerana Allah sudah sediakan pintu syurga terbuka luas, dan mudah-mudahan kita setenarai sebagai orang yang layak masuk syurga Allah yang dibuka, dan kita tetap mengharap jadi orang yang berada di bulan Ramadan walaupun 11 bulan akan datang. Apa beza bulan Ramadan dengan luar Ramadan? Kita rasa terkawal je, betul tak? Kita rasa tenteram je, kita rasa kita dijaga, kita rasa kita santun sikit le. Kita rasa lidah kita tak ada banyak sangat nonang-nonang, betul? Kita nak bawa perasaan ini sampai ke 9 bulan, itu tanda Ramadan kamu diangkat. Puasa kamu diterima, ibadat kamu diangkat. Ini kekuatan. Jadi sama-sama kita jaga diri, mudah-mudahan kita terus jadi orang yang lebih hebat, lebih baik dengan Allah, lebih baik dengan manusia, dan akhirnya mampu untuk merasakan bahawa bulan Ramadan kali ini adalah Ramadan paling baik untuk kita. Kita tak tahu tahun depan jumpa lagi atau tidak. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ke hadirat tuan-tuan tadi, puan-puan yang sabar menunggu walaupun masanya senggang-senggang begitu, dan pada yang belum habis tadarus jangan kecil hati, jangan susah hati, teruslah habiskan. Tak habis pun tak apa, kalau rasa tak mampu buat macam mana, Allah tak ada syaratnya habis, tapi Allah syaratnya ikhlas, buat semata-mata kerana Allah. Ini kekuatan. Jadi sekali lagi saya menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf anda kata dia tak kena di mata dan di hati. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,
Ya Allah yang maha dekat, Ya Allah yang maha melihat, Ya Allah yang maha berkuasa, Ya Allah yang maha pemurah, Ya Allah yang maha baik. Kami panjatkan kesyukuran kepada-Mu, Ya Allah. Kami izin kami untuk masuk ke bulan Ramadan dan mengharapkan kami juga dapat masuk untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berusaha untuk menjadikan Ramadan kali ini Ramadan terbaik, Ya Allah. Tapi kami ini lemah, Ya Allah. Kami ingin pertolongan-Mu, kami ingin petunjuk-Mu, Ya Allah. Bimbing kami, Ya Allah, untuk menjalani ibadah ini, jasad dan jiwa, Ya Allah. Jangan sekadar jasad, Ya Allah. Bimbing nafsu kami, aku tidak merosakkan ibadah kami, Ya Allah. Bimbing iman kami, agar kami menjadi tebal di bulan ini, Ya Allah. Terima semua kebaikan yang kami lakukan. Terima tadarus kami, Ya Allah. Terima segala kekuatan kebaikan yang kami lakukan sebagai ibadah untuk memperbaiki Ramadan kami, Ya Allah. Bantu kami untuk mengeratkan hubungan jadi orang paling baik, Ya Allah. Menjadi orang paling sabar, Ya Allah. Menjadi orang paling pemurah, Ya Allah. Menjadi orang yang paling mudah menolong, Ya Allah. Menjadi orang yang benar-benar merasa sedang dilihat Allah. Sesungguhnya kami sangat rindu dengan bulan ini, tapi sampainya kami di sini. Tidak banyak ibadah yang kami lakukan, maka berilah kami kekuatan, bimbingan, petunjuk, hidayah. Agar kami tidak membuang masa di bulan terbaik ini. Jadikan kami orang yang benar-benar merasa dekat dan merasa dilihat oleh-Mu. Kami ingin merasakan bahawa Engkau adalah orang yang sedang menyambut kami di pintu syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan bolak-balikkan hati kami yang baik ini di luar bulan Ramadan, Ya Allah. Jadikan 11 bulan ini kami terus mendapatkan itu yang baik seperti kami berada di bulan Ramadan, Ya Allah. Angkat semua doa kami, Ya Allah. Terima semua taubat kami, Ya Allah. Angkat semua, Ya Allah, kekuatan-kekuatan yang kami harapkan dari-Mu, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okay, terima kasih banyak sekali lagi. Saya mohon ampun dan maaf. Selamat Hari Raya. Mudah-mudahan Hari Raya kali ini tidak menjejaskan kebaikan Ramadan kita dan kita diberikan kesempatan untuk berjumpa Ramadan akan datang. Jadi terima kasih banyak kepada wakil Puan Asma yang